Cakap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ustaz pun sihat juga hari ni. Kehadiran macam mana kehadiran? Semua hadir? Alhamdulillah semua hadir. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang bekalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, Ustaz suka kita mulakan dengan bacaan doa lah. Jadi kita persilakan Ahmad untuk lead doa. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Selesai bacaan doa, kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita memulakan pelajaran kita hari ini, Ustaz nak tanya. Ustaz nak tanya pasal random je sebenarnya. Ustaz nak tanya, okey contoh. Kalau kita, badan kita kotor, contoh lepas main ke, lepas bersukan ke apa kan, apa yang kita buat? Siapa tahu? Apa? Mandi. Okey, mandi lagi. Apa? Sabun tangan. Betul-betul lagi. Semua betul lah. Sebenarnya jawapan yang awak semua bagi tu semua betul. Cuma pembelajaran hari ni yang Ustaz nak kaitkan ialah contoh. Ustaz bagi soalan ni. Bila kita nak menyucikan diri kita daripada hadas kecil, kita buat apa? Kenapa semua senyap ni? Hello? Okey, Ustaz beritahu lah. Jadi, cara kita nak membersihkan diri daripada hadas kecil ialah dengan kita berwuduk. Jadi, jawapan Ustaz pada hari ini pasal wuduk ialah topik sebenar yang Ustaz nak ajar pada hari ini. Jadi, apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah pertama tentang definisi wuduk, iaitu wuduk tu apa? Maksud dia apa? Itulah. Dan seterusnya kita beralih kepada yang kedua yang kita nak belajar hari ini ialah tentang hukum wuduk. Kalau kita fikir sebelum ni pasal zakat dia ada hukum, pasal haji, kita wuduk pun sebenarnya ada hukum dia. Okey. Yang ketiga yang kita nak belajar ialah rukun wuduk, iaitu fardu wuduk. Okey. Semua okey? Okey. Definisi wuduk, hukum wuduk dengan rukun wuduk. Okey. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama sekali, bila kita dah belajar semua ni, tujuan pertama kita ialah untuk kita dapat tahu definisi sebenar wuduk. Yang kedua, kita dapat mengenal pasti, kita dapat membezakan hukum wuduk. Yang ketiga, kita dapat mengenal pasti, menyusun atur dengan betul tentang rukun-rukun wuduk. Okey. Dah tahu pasal apa yang kita nak belajar, kita dah tahu apa objektif kita nak belajar, kita beralih kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Pertama sekali, apa yang Ustaz kata tadi ialah tentang definisi wuduk. Okey. Wuduk ni ialah salah satu cara untuk menyucikan diri daripada hadas kecil. Faham tak? Wuduk, apa fungsi kita guna wuduk? Ialah untuk solat. Jadi bila solat, dia kena sucikan diri tau. Jadi salah satu cara daripada kita sucikan diri iaitu waktu nak solat, kita ambil wuduk. Itulah definisi wuduk. Jika tiada air ketika berwuduk, adalah tayamum. Okey, faham semua? Faham. Kita balik kepada kedua. Kedua iaitu hukum wuduk. Sebelum tu Ustaz nak tanya, siapa yang tahu kat sini hukum wuduk ada berapa? Berapa? Aiman, berapa Aiman? Tak tahu kan? Okey. Ustaz nak bagi tahu sini. Hukum wuduk ada berapa ni? 2 je. Okey. Hukum yang pertama ialah apa? Hukum pertama. Hukum pertama ialah wajib.
Apa maksud hukum? Pertama tu wajib. Bila kita wajib untuk berwuduk, setiap kali kita nak wuduk ialah apabila setiap ibadah yang kita memerlukan dengan niat. Contohnya solat. Solat dengan wuduk ni sangatlah berkait rapat. Macam kita biasa-biasa kalau nak pergi solat Jumaat ke, nak pergi solat solat Zuhur, lepas ni kita berjemaah, semuanya kena ambil wuduk. Kan? Itu adalah maksud dia wajib. Wajib ni ialah pasti, perlu. Apa yang kita kena buat. Contoh, waktu solat, kita kena ambil air semayang. Okey. Selesai hukum wajib, kita beralih kepada hukum apa? Hukum sunat. Tahu sunat? Bukan sunat yang potong tu. Ni sunat. Sunat ialah bila kita buat benda tu, kita dapat pahala. Bila kita tak buat benda tu, kita dapat apa? Kita tak dapat apa-apa pun. Jadi, sunat ni ialah perkara yang dituntut oleh Islam untuk kita sebagai manusia biasa ni buat, selalu buat, banyakkan buat. Okey, persoalannya, bila wuduk ni jatuh kepada hukum sunat. Siapa tahu? Akilah? Anan? Okey. Okey, kalau tak tahu, Ustaz boleh beritahu. Apabila wuduk ni dijatuhkan hukum sunat ialah apabila contohnya kita marah. Bila kita tengah marah tu, kita ambil wuduk. Itu adalah perkara dijatuhkan hukum sunat. Seterusnya contohnya bila kita nak baca Quran. Contohnya bila kita nak baca Quran, disunatkan untuk kita ambil wuduk. Sebab tu dia jatuh hukum sunat. Seterusnya contoh bila kita nak mengangkat hadas besar. Mengangkat hadas besar ni adalah apabila kita melakukan hadas besar. Jadi sebelum kita nak hadas besar tu, disunatkan kita berwuduk. Itu adalah untuk hukum sahaja. Hukum kita ada berapa? 2. Pertama ialah wajib. Yang kedua ialah apa? Sunat. Okey. Ustaz cerita ni semuanya okey tak? Semua faham tak? Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okey, contoh. Kita beralih kepada apa yang kita nak belajar. Ketiga tadi ialah tentang apa? Pertama kita belajar pasal definisi. Dah tadi kita belajar pasal definisi. Yang kedua kita belajar pasal hukum. Okey, hukum dah. Yang ketiga kita nak belajar apa? Murid-murid? Boleh? Yang ketiga kita nak belajar tentang rukun wudu. Siapa tahu maksud rukun tu sendiri? Rukun wudu. Okey lah, Ustaz bagi hint lah. Rukun ni macam susunan kita. Siapa faham? Tak tahu? Rukun wudu ni ialah step by step ataupun langkah kita waktu kita nak ambil wudu. Sekarang ni Ustaz nak tanya, siapa yang betul-betul tahu tentang rukun wudu? Sebelum Ustaz nak terang ni yang depan ni, siapa yang tahu betul-betul tentang rukun wudu? Memanglah orang kata bila rukun wudu pasal kepala je, pasal tu. Tapi siapa yang tahu pasal terperinci dia? Berapa? Tak ada? Okey. Sini Ustaz terangkan. Okey. Rukun wudu ada berapa? Berapa? Salman berapa? 4. Okey. Okey, apa? Fikri? 5. 5. Hampir tepat. Nabila? Berapa? 6. 6 ada pasti 6? Betul, 6. Rukun wudu ada 6. Okey. Kat sini ada 4 kan apa yang kita tengok. Jadi sebenarnya kita ada 6 rukun wudu yang kita perlu pelajari. Okey.
Yang pertama, rukun wuduk yang pertama ialah apa? Niat. Niat tahu niat? Sebelum kita nak melakukan satu benda, kita akan terniat nak buat benda tu. Tahu tak? Jadi samalah macam wuduk ni. Pentingnya niat tu merupakan antara rukun wuduk yang kita kena tahu. Okey. Apa rukun wuduk? Apa rukun niat? Apa itu niat? Niat wuduk apa? Betul jawab. Okey, tak tahu? Okey, Ustaz teranglah. Wuduk ni, niat wuduk ni ialah nawaitu, okey, ikut Ustaz. Nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Nampak tak apa yang kita belajar tadi? Definisi wuduk ialah salah satu cara kita membersihkan diri, menyucikan diri daripada hadas kecil. Samalah seperti niat tadi. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, faham? Kerana Allah Ta'ala. Okey, faham? Niat yang pertama. Jadi rukun wuduk yang pertama ialah apa? Murid-murid? Niat. Okey, ingat. Niat. Yang kedua, lepas niat apa? Rukun wuduk. Yang kedua ialah apa? Ni dah Ustaz bagi dah. Yang kedua ialah membasuh muka. Faham tak membasuh muka macam mana? Okey. Dalam rukun wuduk, benda yang kita nak perincikan tentang basuh muka ni ialah kat mana kita kena basuh muka. Kita kena basuh guna air tu kat mana. Okey, jadi Ustaz terangkan. Cara kita membasuh muka dengan betul waktu kita ambil semayang ialah apabila kita mengenakan air daripada hujung telinga ni, kan, daripada telinga ni, bahagian ni, hingga bahagian ni untuk lebar dia. Dan untuk dia punya panjang ialah daripada rambut ni, hujung rambut ni hingga ke bawah dagu. Faham? Jadi contohnya bila kita ambil semayang, tada. Kena semua. Itu maksud dia apa? Membasuh muka. Boleh tak ni? Boleh? Okey. Alhamdulillah boleh. Jadi kita dah belajar tentang basuh muka. Jadi yang pertama tadi adalah niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga apa? Lepas bila kita ambil semayang, yang ketiga ialah, ya betul, basuh tangan. Anda Aziz. Terima kasih Aziz. Ketiga ialah membasuh tangan. Membasuh tangan. Biasa kita basuh tangan macam tu je kan. Basuhlah pada pakai itulah. Tapi sebenarnya dalam rukun wuduk, kita dia ajar macam mana untuk kita membasuh tangan. Membasuh tangan yang dia ajar dalam rukun wuduk ialah daripada hujung tangan ni sampai mana? Sampai ke basuh sampai ke ni apa nama dia? Siku. Jadi bila kita nak basuh tangan, biasa orang basuh gitu kan, tak rata kan. Jadi cara sebenarnya basuh tangan ialah menyampaikan air rata daripada tangan sampai ke siku. Basuh semua. Daripada tangan kanan terus ke tangan kiri. Okey, lepas tu selesai rukun wuduk yang ketiga. Kita pergi ke rukun wuduk yang ke berapa? Rukun wuduk yang keempat. Kita dah niat, kita dah basuh muka, kita dah basuh tangan. Seterusnya kita pergi kepada ni apa? Kepala. Bukan basuh kepala Ustaz semua. Tak. Basuh kepala ialah apa? Kita kenakan air pada hujung sini, kat rambut. Ni maksud dia kepala. Bukannya semua kepala. Jawab korang ni. Okey, faham tak? Itu rukun yang ke berapa? Yang keempat. Pertama ialah niat. Kedua ialah basuh muka. Yang ketiga ialah basuh tangan. Yang keempat ialah basuh kepala. Kelima apa? Kaki. Macam mana kita biasa basuh kaki bila ambil semayang? Basuh macam tu je kan? Terabur, tak kenapa.
Tapi sebenarnya apa yang Ustaz nak ajar tentang basuh kaki ialah apabila kita sebenarnya kena basuh daripada hujung ni sampai dekat buku lali. Faham? Okey, sekali lagi Ustaz cakap. Sebenarnya kita kena basuh daripada hujung kaki ni, semua ni kita kena basuh. Maknanya bawah, belakang, depan, atas, semua kena basuh. Celah-celah jari ni, biasanya orang cuai. Jadi, cara sebenarnya kita basuh kaki ialah basuh daripada kaki sampai ke buku lali. Ratakan air, semua kena. Boleh? Okey. Kita balik kepada yang terakhir rukun wudu. Apa dia? Iaitu tertib. Tertib ni iaitu apa? Kita tertiblah rukun-rukun wudu kita. Pertama kita ingat kita niat, yang kedua kita ambil semayang, basuh muka, ketiga ialah basuh tangan, yang keempat ialah basuh kepala, dan kelima basuh kaki, dan keenam tertib. Itulah maksud dia tertib. Itu susunan kita sama ada betul atau tak. Kalau betul, sah. Kalau tak betul, tak boleh. Okey? Faham? Jadi, semua nampak macam lesu je. Boleh tak Ustaz nak pasang lagu? Semua semangat. Okey, kita pasang lagu lah tentang wudu. Boleh tak? Boleh. Sekejap ya. Okey, Ustaz pasang lagu ni, kita nyanyi sama-sama tau. Okey. Jom. Okey, terukul. Okey. Wudu perkara Allah, kerana Allah. Kedua, telinga, dagu. Kedua, tiga. Hingga masuk tangannya dari kanan, dibasuh ke siku. Keempat kepala, kelima masuk kaki, sehingga ke buku lali. Apa? Betul lah. Perkara niat kerana Allah, kerana Allah. Semangat. Basuh muka, nyahu telinga, dagu. Ketiga basuh tangan, mulai dari kanan, dibasuh ke siku. Keempat kepala, kelima basuh kaki, sehingga ketiga basuh tangan, itu ulang lagi. Muhammad, semangat. Buku lali, kena apa dah? Apa? Kena. Mudah sembuh. Mari kita berikan imuruh kepada semua. Baguslah korang semua ni. Okey. Jadi, selesai belajaran kita. Ustaz dah terang dah semua definisi rukun semua Ustaz dah terang. Jadi, untuk pengukuhan, Ustaz ada sediakan aktiviti untuk kamu. Okey, boleh? Boleh, mantap lah. Okey, Ustaz ada sediakan ni tau. Jadi sebelum Ustaz nak sediakan
Kat Manila yang cantik ni, Ustaz nak kamu semua bahagi kepada 5 kumpulan. Kita ada 20 orang, bahagi kepada 5 kumpulan. Jadi satu kumpulan ada berapa orang? 4. Okey, Ustaz bagi dalam 10 sangat. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lajulah dalam murid Ustaz ni. Okey, bagus. Okey, semua dah bagi? Semua dah? Okey, semua ada kumpulan? Okey. Ustaz ni ada edarkan soalan ni jap kan? Okey, soalan kan. Okey, Ustaz dah sediakan tu soalan. Jadi, korang semua boleh siapkan, selesaikan soalan yang Ustaz bagi ni dalam masa 5 saat. Dalam 5 saat pula, dalam masa berapa minit? 3 minit. Okey? Bincanglah antara korang. Janji siap sebelum 3 minit. Boleh? Okey, saya tunggu tau. Habis 3 minit. Aiman macam mana? Okey. Okey, semua dah siap? Boleh hantar dekat Ustaz. Hantar. Alhamdulillah, semua dah hantar dah video Ustaz. Jadi Ustaz dah tanda dah semua yang ni. Tak tahu tak apa yang korang dapat semua? Semua betul. Hebatlah anak Ustaz ni. Okey, selesai dengan aktiviti latihan dalam kumpulan kita. Kita beri kesimpulan apa yang kita belajar hari ni. Jadi kesimpulan pertama yang Ustaz boleh berikan ialah kita dah tahu dah, kita dah belajar dah tentang wuduk ni. Jadi bila orang tanya tentang wuduk, kita boleh jawab dengan betul. Nampak waktu kita tanya, wuduk ni apa? Kita boleh menjawab persoalan dengan betul. Apakah hukum maksud wuduk? Ialah salah satu cara daripada menyucikan diri daripada hadas kecil. Yang kedua, kesimpulan yang boleh dibuatkan ialah kita dapat mengenal pasti hukum sebenar wuduk. Kadang-kadang orang nampak wuduk ni tak ada apa-apa pun, tapi bila kita dah belajar, kita dapat simpulkan bahawa terdapat 2 hukum wuduk, iaitu pertama ialah wajib, yang kedua ialah sunat. Dan yang ketiga, apa yang kita dapat simpulkan daripada pembelajaran kita pada hari ini ialah tentang rukun wuduk, kepentingan rukun wuduk. Apa yang kita belajar hari ini, macam mana kita boleh basuh tangan dengan betul, basuh muka dengan betul, basuh kaki dengan betul, semuanya lah. Dan yang paling penting ialah apa? Tentang tertib. Jarang kadang-kadang orang lain tak tahu tau pasal tertib ni. Tapi bila kita dah belajar, kita dapat simpulkan bahawa tertib tu sangatlah penting. Dan dengan benda yang kita belajar ni dengan sempurna, kita dapat menjadikan wuduk tu sempurna. Seterusnya solat tadi sempurna. Seterusnya solat sempurna, kita akan diterima ibadah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Okey, murid-murid, sebelum kita mengakhirkan sesi pengajaran dan pembelajaran kita, ini dah habis tau. Okey, kita habiskan, kita tamatkan waktu pembelajaran kita ini dengan bacaan doa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Semoga apa semua yang kita belajar hari ini menjadi satu ilmu yang kita boleh simpan dalam diri dan seterusnya boleh diajarkan kepada orang lain. Okey. Sekian. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Murid.